dah dibayangi dengan sambutan raya yang kita mungkin kita simpan 2 tahun sebelum ini. Dia ni hati ni dah bergejak tuan. Hari pertama tu dah fikir dah nak pergi ke mana, nak pakai baju apa kan. 2 minggu baju kelainan. Wah, baju lagi dah setting lah. Nak potongkan 2 tahun punya gaya tu. Kan? Jadi tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian, di pertemuan kita sekali tuan, saya nak kongsi sedikit suatu amalan yang tidak hanya disuruh untuk dilakukan pada bulan Ramadan sahaja, tetapi ia dituntut untuk dilaksanakan di sepanjang waktu. Tidak kira penat ataupun susah, tetapi cuba kita laksanakan. Kalau dalam bulan Ramadan ni tuan-tuan kita berjaya laksanakan, alhamdulillah, teruskan. Dan moga-moga amalan ini berkekalan kami, iaitu amalan yang dinamakan dengan qiyamul lail. Bangun malam, qiyam, bangun al-lail, malam. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang sesiapa yang mendirikan Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan iman dan ihtisab yang penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosanya. Jadi tuan-tuan, seperti mana tadi yang saya katakan, amalan qiyamul lail ini tidak hanya kita lakukan hanya dalam bulan Ramadan sahaja, bahkan inilah dia tuan-tuan amalan yang dilaksanakan oleh orang-orang alim, orang-orang yang saleh, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini dia bentuk amalan yang dilaksanakan oleh para tabi'in, para sahabat, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita ni tuan-tuan, kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan apa yang kita laksanakan. Kalau tuan-tuan, kalau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat memberi syafaat bagi orang-orang yang bersahabat dengannya. Dan jadi kalau tuan-tuan kita di atas dunia, kita sering bercampur dengan orang-orang masjid, orang-orang yang di bawah limpahan ataupun payungan Ar-Rahman, di bawah komuniti masjid ni tuan-tuan, pasti kita akan dimasukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang sentiasa mengimarahkan Allah, orang yang sentiasa mengamalkan solat tahajudnya dan sebagainya. Ada beberapa kategori orang yang Allah Ta'ala ciptakan, kategori manusia yang Allah Ta'ala ciptakan. Ada manusia yang Allah ciptakan ini, dia dikenali oleh penduduk bumi dan penduduk langit. Ada kategori manusia yang Allah SWT ciptakan, dia tidak dikenali penduduk bumi, tetapi dia dikenali penduduk langit. Dan ada yang golongan manusia yang dikenali penduduk bumi tetapi tidak dikenali penduduk langit. Dan kategori yang keempat, ada manusia yang tidak dikenali kedua. Penduduk bumi tak kenal dia, penduduk langit pun tak kenal dia, sesuai dengan apa yang dia laksanakan. Ada orang yang mana mungkin dia direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia diberikan dengan ilmu, orang kenal dia, orang muliakan dia. Dan juga dalam waktu yang sama dengan ilmunya itu, dia beramal, dia beriman dan beramal dengan ilmunya, maka menyebabkan dengan ilmunya itu dia dipandang oleh penduduk langit. Para malaikat semua mendoakan oleh si fulan ini. Jadi tuan-tuan, kalau kata kita tak boleh dan tak mampu untuk nak jadi kategori yang pertama ni tuan-tuan, dikenali penduduk bumi, dikenali dengan penduduk langit. Ialah tuan-tuan, kita ni kadang-kadang kita ni bukanlah sama-sama nak suruh panggil untuk ke depan bercakap, tuan-tuan, kita pun tak boleh nak cakap-cakap kan.
Jadi apa yang boleh kita buat? Kita jadilah kategori yang kedua. Tak dikenali penduduk bumi, tetapi dia kenali penduduk langit. Dengan cara bagaimana tuan-tuan, dengan cara kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh juga kita lakukan dengan solat malam ataupun tahajud. Solat malam ni ringkas saja tuan-tuan, lepas daripada sembahyang Isyak ni, solat rawatib, solat ba'da Isyak juga dah dikira sebagai solat malam. Apatah lagi kalau kita konsisten dengan solat tarawihnya. Ini malam tuan-tuan, bila dah masuk 10 akhir Ramadan, sepatutnya masjid itu lebih kena ramai, tetapi dah semakin bersusun berkurangan orang yang melaksanakan solat tarawih. Habis sahaja kelas 8 rakaat, dah tinggal 10. Dia pun ada kelas 2 juga tarawih. Kalau nak buat 8 rakaat boleh, tak ada masalah, tapi jangan juga kecil. Ni habis-habis rakaat 8 rakaat cabut terus, kita pun tidak. Dan itu tentang kita, kalau kita nak laksanakan satu ibadah, kita kena lihat dari segi keutamaan ibadah. Kalau kita solat sunat, tengok yang mana satu yang lebih utama. Solat sunat kita tentang mempunyai satu kelebihan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Sayyidina Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam wasiatkan kepada dia, jangan tinggal dua perkara ini, iaitu solat sunat witir dan solat sunat duha. Jangan tinggal dua solat sunat ini. Kita tuan-tuan, kalau kita nak berjaya kehidupan dunia dan berjaya kehidupan di akhirat, ikutlah bagaimana apa yang telah disuruh, apa yang telah dilalui oleh jalan para sahabat dan para tabi'in. Jadi tuan-tuan, kalau kata kita susah, kita memang tak boleh nak pertikaikan perkara yang berkaitan dengan kehendak Allah, perkara yang berkaitan tentang hak Allah Subhanahu Wa Taala, memang sukar untuk kita nak laksanakan. Bila mana kita nak buat satu-satu perkara, tuan-tuan, untuk Allah memang susah. Kita kalau datang masjid, tuan-tuan, nak ada orang dia boleh habiskan RM300 untuk beli pakaian. Biasa orang hutang baju Melayu itu, dia 12 hutang baju Melayu. Jadi beli meja harga RM300. Datang masjid nak letak RM30, dia cukup berkira, tuan-tuan. Untuk benda-benda lain, Allahu Akbar. Buka puasa kat masjid, buka puasa dekat hotel. Kalau kata seorang, tuan-tuan, kanak-kanak sahaja kalau makan buffet itu RM50, saya rasa. Kalau kata dewasa, RM70 tak lagi kalau buka puasa di hotel. Betul biasa lah tu agaknya. Saya betul-betul lalu tengok orang tampan dekat hotel makan buffet, buka puasa kita RM70 kelas-kelas. Itu yang melibit, yang melibit saya tak tahu lah. Kalau lambat, tinggilah kot. Ada orang yang sanggup investkan hanya untuk nak berikan kebahagiaan kepada anak dan isteri dia. Kalau kata ahli keluarga dia ada 10 orang, dia sanggup spend RM700 hanya untuk sekali makan saja, tuan-tuan. Sekali makan saja. Tapi kalau kata nak berinfak untuk masjid, berinfak untuk perkara yang boleh menyebabkan kita itu bahagia di hari akhir, Allah, itu susah. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab perkara ini sudah dihijabkan. Nak beriman dengan perkara lain, tuan-tuan, hanya yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman sahaja. Kan? Jadi sebab itu, tuan-tuan, perkara ini yang boleh didapati hanyalah orang yang mana diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang merasa seronok melaksanakan amal ibadah, maka itulah orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni, tuan-tuan, bangun malam bukan kerana untuk kita saja-saja, tak.
Tetapi orang yang bangun malam tuan-tuan, dia nak merasa kedekatan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia bangun malam kerana apa? Dia sanggup bangun malam, dia tinggalkan kesenangan tempat tidur dia, hanya untuk dia mencari, untuk dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bila mana kalau itu dilakukan tuan-tuan, insya-Allah maka dia akan mendapatkan kemanisan iman dalam hati. Kalau yang melibatkan amal ibadah, connection kita dengan Allah tuan-tuan, dia bukan terkait dengan dengan duit ringgit kita, dia bukan terkait dengan kita punya sihat ataupun apa, tidak tuan. Dia terkait dengan jiwa kita, hati kita. Kalau yang boleh mendekatkan kita tuan-tuan adalah hati. Kalau hati kita bersih, maka nescaya insya-Allah kita ini mudah untuk tertolong untuk nak laksanakan perkara-perkara yang baik. Baik, itu dalam hadis Nabi kata kalau satu-satu dosa yang dilakukan oleh seseorang hamba itu, maka dia akan menimbulkan satu bintik hitam dalam hati dia. Kalaulah tak dijaga hati ini, tak dikawal, maka akan bintik hitam itu akan meliputi keseluruhan hati. Dan akhirnya hati itu yang suci bersih itu bila mana disertai dengan tumpuk hitam, kerana geraknya dosa yang dilakukan oleh seseorang itu, akhirnya akan menjadi keras. Akan menjadi keras walaupun cahaya Allah SWT itu sangat dekat dengan dia. Walaupun dia datang masjid, tetapi dia susah untuk nak berubah, dia susah untuk nak tazkirah. Walaupun katakan dia ini berada di dalam jabatan yang memang Islam, jabatan agama sebagai contoh, duduk pula dalam library yang penuh dengan kitab-kitab, tetapi kerana hatinya itu yang penuh dengan zulumat, hati yang penuh dengan bintik hitam yang tidak dirawat, maka sukar untuk dia berubah. Kata Nabi kata, wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha al-jasadu kulluh wa idza fasadat fasada al-jasadu kulluh ala wahiyal qalbi. Dalam jasad manusia itu ada seketul darah, seketul janin. Kalau kata baik, baiklah keseluruhannya. Ada kata buruk, buruklah keseluruhannya. Iaitu apa dia? Nak bersihkan hati ini tuan-tuan, inilah diminta Ramadan. Ramadan inilah yang membentuk hati kita ini untuk menjadi manusia yang terarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tak dikenali oleh sesuatu, cubalah kita untuk dikenali oleh penduduk langit, malaikat. Ialah tuan, kadang-kadang kita katakan kita ni amal itu tak banyak, tetapi biarlah amalan yang kita lakukan itu biarlah kerana Allah Subhanahu wa taala. Letakkan lintasan ke dalam hati kita agar jadikan sebagai Ramadan ini yang kita lalui setiap hari ini tuan, jadikan ia sebagai suatu medan untuk kita membandingkan diri kita dengan orang yang lebih alim daripada kita. Jangan kita lihat orang yang lebih buruk daripada kita, ataupun kita lihat adakah Ramadan kali ini yang kita lalui ianya adalah lebih baik ataupun lebih buruk daripada Ramadan yang pada kita yang kita lalui pada tahun-tahun yang lepas. Saya nak katakan kelebihan bangun malam yang kita tuan-tuan. Bila bangun malam, antara kelebihan ini tuan-tuan, yang pertama dia di makam ini bersama dengan orang-orang soleh. Kedudukan dia ini orang yang bangun malam melaksanakan amal ibadah, solat, tahajudnya, solat witir dan sebagainya, tilawah Al-Quran, zikirnya. Waktu orang tidurnya bangun malam dicari Allah. Maka kedudukan itu bersama dengan orang-orang soleh. Kedudukan kita tak nampak, tetapi kecuali kita tak lihat, kita boleh lihat dari segi sudut kehidupan. Kita akan nampak dia lebih tenang dari kehidupan dia. Dia rasa tenang saja. Satu-satu perkara yang dia laksanakan pasti akan ada pertimbangan antara baik dan buruk. Maka dia akan lebih memilih pada perkara yang terkait, perkara yang lebih Allah SWT suka.
Yang kedua yang keluar apa dia? Yang keduanya adalah kelebihan malam ini Allah Subhanahu Wa Taala akan rezekikan seseorang itu dengan jalan rezeki yang tidak disangka-sangka. Sabalah seperti mana betul kalau kita tengok sejarah bila mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mana Nabi sedang buat perang, buat lengkap semasa perang Khandaq. Ketika itu, ketika Nabi cangkul terpahat satu batu, lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan dalam satu hadis, la tuftahanna al-Qastiniyah fa ni'mal amir amiriha wa ni'mal jaysh zalikal jaysh. Akan ada suatu ketika yang mana suatu lelaki yang akan membuka Konstantinia, kota Konstantinopel ini berubah, yang mana lagi diperintah oleh kerajaan Byzantium dan sebagainya. Kerajaan ini memang sangat-sangat susah untuk nak ditewaskan, tetapi Nabi kata akan muncul satu lelaki yang mana dia ini adalah